ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة يا محمد. Wahai Muhammad, sesungguhnya yang demikian itu merupakan wahyu yang datang daripada Tuhan kamu. Mana? Tuan-tuan, kalimah Allah Subhanahu wa taala ini bersambung-sambung. Jadi apabila Allah Taala kata yang demikian itu, wala taqtulu auladakum wala taqrabuz zina wala taqtulun nafsal lati jangan kamu menghampiri zina, jangan kamu bunuh manusia kecuali dengan hak, jangan kamu itu makan anak-anak harta anak-anak yatim, jangan kamu kurangkan di dalam sukatan dan juga di dalam timbangan. Janganlah kau ikut pada orang-orang yang tidak tahu akan ilmu. Dan jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan bongkak. Okey. Jadi semua ni perkara-perkara suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala dan tegahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata apa? Dzalika, yang demikian itu ya Muhammad, mimma auha rabbuka. Ya, rabbuka min al-hikmah. Yang demikian itu wahai Muhammad merupakan wahyu daripada Tuhanmu kepadamu ya Muhammad daripada hikmah. Apa maksud hikmah ini? Hikmah ini tuan-tuan, Nabi SAW sebutkan, atahum ahlul yaman hum araqtu afidatan wa alyanu quluban wal iman yamani wal hikmatu yamaniyah. Telah datang kepada kamu orang-orang Yaman. Mereka ini hati mereka sangat lembut. Araqu afidatan. Mereka ini bersifat dengan sifat yang lembut. Iman itu berpunca daripada Yaman. Hikmah itu punca daripada Yaman. Dan fikr adalah daripada Yaman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Apa yang Nabi SAW kata hikmah daripada Yaman? Apa maksudnya? Iman punca daripada Yaman. Iman bukan dari Mekah. Pergi ke Madinah, kemudian pergi ke seluruh dunia. Betul. Tapi perasan ataupun tidak perasan, ketika mana nak berlaku iman ke Mekah, berlakunya penyiksaan kepada orang-orang Islam. Betul? Apabila iman pergi ke Madinah, berlakunya peperangan. Perang Badar, perang Uhud, perang dan sebagainya.
Apabila iman pergi ke Madinah, ke Yaman, apabila dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Mu'adz bin Jabal, apabila iman sampai ke Yaman, mereka menerima iman itu tanpa ada penolakan. Tidak ada penyiksaan, tidak ada peperangan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sujud syukur kerana seluruh penduduk Yaman ketika itu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu iman berasal daripada Yaman. Baik, hikmah Yamaniyah. Apa itu hikmah? Hikmah ini adalah sama ada datang daripada perkataan, sama ada datang daripada perbuatan, sama ada datang daripada hati. Baik, orang-orang Yaman ini mempunyai ketiga-tiga benda tadi digabungkan, dijadikan sebagai amalan harian mereka. Artinya perkataan mereka sangat-sangat menyusut. Perbuatan mereka itu dijadikan ikutan. Hati mereka sangat-sangat lembut. Jadi hikmah itu adalah terdiri daripada tiga perkara yang digabungkan maka jadilah satu hikmah. Apa dia? Perkataan, perbuatan dan juga hati. Gabungan daripada tiga tadi jadilah satu hikmah. Jadilah satu hikmah yang luar biasa. Jadi Allah Ta'ala kata, inilah dia wahyu. Yang demikian itu merupakan wahyu yang datang kepada kamu daripada Tuhanmu, merupakan hikmah. Apa dia? Ini dia. Semua ni, jangan kamu bunuh, jangan kamu kurangkan sukatan, jangan kamu menghampiri zina, jangan kamu makan anak-anak, harta anak-anak yatim, jangan kamu berjalan di atas muka bumi dalam keadaan bungkak, sombong. Baik, kesemua tadi gabungan daripada kesemua tadi keluarlah satu hikmah yang sangat luar biasa. Apa dia? وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Dan jangan kamu jadikan di samping Allah itu Tuhan yang lain. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi kalau kita sekutukan Allah? Fatulqa fi jahannam malumah. Kamu akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Fatulqa fi jahannam malumah. Kamu dalam keadaan orang yang tercela, orang yang dipinggirkan. Aku tak kenal kau siapa pi. Dipinggirkan artinya tidak dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak tergolong daripada golongan ini, insyaallah. Afa asfakum أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما إنكم لتقولون قولا عظيما Afa asfaku kataan mereka
innakum lataquluna qawlan 'azima. Orang-orang kafir Quraisy, kau telah mengatakan sesuatu yang sangat besar. Kamu dah mengatakan dengan sesuatu yang sangat besar. Kamu kata malaikat ni perempuan. Allah Ta'ala mengambil anak-anak lelaki. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. لِيَذَّكَّرُوا وما يزيدهم إلا نفورا. ولقد صرفنا في هذا القرآن. Sesungguhnya kami telah mengulang-ulang ayat. Ayat apa? Bantahan kepada perkataan mereka. Apa yang Allah Ta'ala ulang-ulang? Bantahan terhadap perkataan mereka, yang mana mereka ini mengatakan Allah itu mengambil anak-anak dan lelaki. Ini. Kemudian malaikat itu terdiri daripada perempuan. Ini. Jadi ini fahaman ataupun ajaran yang dibawa oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Baik. Kami ulang-ulang ayat ini untuk apa? Liyadzakkaru, untuk mengingatkan, untuk memberikan peringatan kepada mereka. Wa ma yaziduhum illa nufura. Kami ulang ayat ini untuk memberikan peringatan, tapi mereka tak dapat peringatan, bahkan mereka makin lama makin jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Ayat telah diulang sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka tidak mendapat hidayah, mereka lebih jauh daripada sebelumnya. Mereka ini orang-orang yang sudah ditunjukkan jalan hidayah, tapi mereka tidak membukakan hati mereka untuk mendapatkan hidayah. Apa yang berlaku? Mereka makin lama makin mati. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. Katakanlah kepada mereka, ya Muhammad, kamu
mengatakan kamu ni ada Tuhan, kamu ni anak Tuhan, kamu ni Tuhan itu ada anak lelaki, malaikat itu anak perempuan. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, qul law kana ma'ahu alihah, kalau kamu katakan ada lagi Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, idzan, jadinya labtaghaw ila dzil 'arsy sabila. Jadi maksudnya Tuhan yang kedua ini perlukan satu singgah sana untuk mereka duduk. Jalan ataupun memerlukan satu lagi bumi untuk mereka hidup, ataupun memerlukan satu lagi galaksi untuk mereka berkuasa. Jadi satu contoh yang Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan kepada mereka, orang-orang yang mengkufurkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan kena faham, puan-puan kena faham apa yang dimaksudkan ma'ahu alihah. Artinya kamu menjadikan sesuatu yang lain, kamu sembah sesuatu yang lain, kamu beriman dengan sesuatu yang lain, kamu mengatakan yang sesuatu yang lain itu Allah, Tuhan yang layak disembah, sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maka ketika itulah kamu termasuk daripada golongan. Tetapi kalau kita itu tidak mengambil sesuatu selain Allah untuk kita beribadah, untuk kita memohon, untuk kita mengabdikan diri, maka itu bukan dinamakan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh faham atau tidak? Tak faham? Faham? Apabila kita yang dimaksudkan dengan Allah Ta'ala kata ni ma'ahu alihah, katakanlah kepada mereka, jika sekira mana mereka itu bersama dengan Tuhan Allah itu ada Tuhan lain, ada Tuhan lain. Yang dimaksudkan di situ adalah apabila kita dengan yang lain itu, Tuhan yang lain itu, kita mengabdikan diri kepadanya, kita ikut telunjuk dia, dan kita sembah dia, kita beribadah untuk dia, kita sembelih untuk dia, kita melakukan zikir untuk dia. Itu maksudnya syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau ada sesuatu yang lain bukan Tuhan, kita tidak beribadah kepada dia, kita tidak meminta pertolongan dia, kita tidak mengabdikan diri kepada dia, kita tidak sembelih kepada dia, kita tidak zikir untuk dia, maka itu tidak dinamakan syirik, tidak menyekutukan Allah dan tidak menduakan Allah. Itu yang para ulama kadang-kadang menyebutkan kita bertawassul. Kita bertawassul, mengambil wasilah. Apa dia? Pertolongan, maksudnya keberkatan. Kita minta doa orang saleh, ya Allah, ya Allah, dengan berkat orang saleh ini kabulkan permintaan kami. Jadi kita doa kepada siapa? Kepada Allah. Tapi dengan siapa? Dengan keberkatan orang-orang yang sah. Maka itu tidak dinamakan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena faham itu dulu Jadi dimaksudkan syirik apabila kita sembah, abdikan diri kepada dia. Baik.
subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Amma yaquluna 'uluwan kabira. Ada satu tu, tengok semua satu tu kena dengung. Semua satu tu ada dua harakat. Ulu wal subhan. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala memuji dirinya, menyucikan dirinya daripada perkataan orang-orang yang, daripada perkataan orang-orang musyrik, daripada perkataan orang-orang Nasrani. Atas apa yang mereka katakan Tuhan ada anak lah, Tuhan ada anak tiga lah, daripada apa yang mereka katakan malaikat itu anak Tuhan perempuan, Tuhan ada anak lelaki, semua itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha tinggi lagi maha tusabbihu samawatus. Jadi dekat ta tu dia terus masuk pada sin. Tusabbihu lahu as-samawatus sab'u wal ardu wa man fihin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Baik, apabila Allah Ta'ala kata subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi daripada apa yang mereka katakan. Setiap langit bumi semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sahaja yang ada di dalamnya, apa sahaja yang ada di dalam bumi dan langit, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in min syai'in illa, tidak ada sesuatu daripada makhluk ciptaan Allah, tidak ada binatang, tidak ada jamadat, batu-batu ataupun pokok-pokok, tidak ada gunung ganang, burung dan sebagainya, semuanya kecuali semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya bertasbih. Sebab itu di antara tanda-tanda Lailatul Qadar, mereka mengatakan, ada ulama yang mengatakan bahawa
pokok-pokok dari sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada di antara para ulama yang mendengar tasbih daripada pokok-pokok. Ini tanda. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu tasbih? Bukan tasbih itu bukan. Bukan tasbih yang kita zikir, bukan. Itu bukan tasbih sebenarnya. Itu namanya masbah. Apa dia? Alat zikir, alat untuk memuji. Alat. Bukan. Tasbih maksudnya adalah subhanallah. Itu tasbih. Artinya semua makhluk ciptaan Allah ini akan bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahu. Akan tetapi kamu itu tidak faham akan apa yang mereka tasbihkan. Artinya manusia ni tak akan faham apa yang mereka tasbihkan. Bahkan Allah Subhanahu alaihi wasallam sebut, apabila manusia dimasukkan di dalam kubur, manusia tidak faham apa yang berada di dalam kubur. Manusia tidak faham apa yang diperkatakan di dalam kubur. Akan tetapi haiwan-haiwan yang ada di sekelilingnya mendengar sama ada orang di dalam kubur diazab ataupun dinyamakan. Manusia la tafqahuna tasbihah. Manusia tak faham apa yang mereka tasbihkan. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Sebab itu apabila engkau baca Al-Quran ya Muhammad, antara engkau dengan antara orang yang tidak beriman itu seolah-olah ada dinding yang menghijab mereka daripada mendapat hidayah. Walaupun kamu mengulang-ulang ayat tersebut, walaupun ayat itu diulang-ulang di dalam Al-Quran, tetap mereka tidak mahu mendengar. Mereka tetap jauh dengan agama, jauh dengan Islam, jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh yang demikian, wahai umat Nabi Muhammad, jika kita melihat sekira mana dalam Ramadan Quran ini diguna pakai, selepas Ramadan Quran di rumah tidak diguna pakai, jaga-jaga jangan masuk di dalam ayat. Jaga-jaga diri kita agar tidak termasuk di dalam ayat. Dan apabila engkau membacakan Al-Quran kepada mereka orang-orang tidak beriman, seolah-olah ada satu dinding yang menghijab ayat itu sampai kepada mereka. Jangan hijabkan antara kita dengan Al-Quran.
Jangan hijabkan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain dalam Al-Quran. Seperti mana Engkau ya Allah berikan kami kekuatan di dalam bulan Ramadan untuk kami memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, berikanlah kami kekuatan untuk istiqamah dalam membaca Al-Quran. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Kenapa ya Allah? Kenapa yang menjadikan hijab antara mereka dengan orang-orang yang beriman? وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا Kenapa ya Allah? Kenapa mereka ini seolah-olah hijab, tidak mendengar ayat-ayat suci Al-Quran walaupun kau berulang-ulang ayat suci Al-Quran. Waja'alna akinnatan, kami jadikan hati-hati mereka ini tertutup, tutupan demi tutupan demi tutupan demi tutupan. Ayyafqahu, tutupan agar mereka ini tidak faham, tidak merasakan itu merupakan ayat ataupun azamatullah ataupun kekuatan untuk diri mereka. Tertutup langsung. Tak cukup dengan itu, hati mereka tertutup. Yang kedua, wa fi adanihim, dan di telinga-telinga mereka ini seolah-olah satu tutupan ataupun satu sumbatan, disumbat dengan kapas seolah-olah begitu. Allah Ta'ala datangkan olahan. Mereka tak dengar. Kau ulang berapa banyak pun mereka tak dengar. Wa idza zakarta rabbaka fil Qur'an wahdahu, dan apabila engkau sebutkan kepada mereka tentang Al-Quran, apabila engkau sebutkan kepada mereka tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, wallau ala adbarihim, mereka seolah-olah berpaling daripada kamu dalam keadaan mereka itu benci kepada kamu. Kamu dah sebutkan Al-Quran, kamu dah sebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencipta begini, tapi tetap mereka berpaling daripada kamu. Baik, benda ni Allah Ta'ala cerita pasal orang-orang kafir, orang-orang musyrik.
Tapi terjadi juga kepada orang Muslim. Seolah-olah apabila ayat Quran dibacakan kepada mereka, of course, masalah sekarang, apabila baca ayat Quran memanglah mereka takkan faham sebab mereka bukan orang Arab. Betul? Baca Al-Quran, baca sekali dengan makna. Itu pun kadang-kadang diperlekehkan. Alah, kau baru 2-3 hari datang masjid, kau nak jadi ustaz, nak ceramah aku pula. Pergi belajar. Pun masalah juga. Apa? Ayat Quran. Wallau ala adbarihim nufura. Dalam keadaan rasa benci. Dia benci kepada orang tersebut, tapi dengan bencinya kepada orang tersebut dia tolak Al-Quran. Ini berlaku tak? Berlaku. Dijaga. Jangan sampai kita tergolong daripada golongan. Terima kalau hakikatnya, kalau kita salah terima teguran daripada orang lain, kita terima. Jangan sekali-kali kita termasuk daripada kalangan orang yang wallau ala adbarihim nufura, tolak Quran itu dalam keadaan dia benci dengan Al-Quran. Jangan. Memang kita tak benci Al-Quran, tapi kita benci dengan orang tersebut dan tegur kita. Kita benci dengan Al-Quran, kita benci dengan orang tersebut. Dijaga. Boleh tuan-tuan? Bila orang tegur kita, kalau kita dah salah, kita terima lah. Yelah, minta maaf lah. Kalau tak nak dengar pun, tak apalah, baliklah pakcik. Janganlah marah Al-Quran, jangan. Yelah pakcik, memang saya salah pakcik. Terima kasih teman tegur saya. Terima. Baik. Nahnu a'lam bima yastami'una bih. Nahnu a'lam bima yastami'una bih. بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا Tapi orang-orang kafir
Orang-orang musyrik ini mereka tak pernah dengar Quran. Mereka dengar Al-Quran. Bahkan Abu Jahal, Abu Sufyan, mereka menghendap nak mendengar bacaan Al-Quran daripada Rasulullah. Setiap malam mereka datang untuk mendengar, menghendap mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah malam. Bahkan ada sekali mereka ini bertemu 3 orang. Datang satu datang dari sini, satu datang dari sini, satu datang dari sini, bertemu. Kau ada kat sini, kau ada kat sini, kau ada kat sini. Semuanya keluar dalam keadaan wahyu. Mereka nak dengar daripada Rasulullah bacaan Al-Quran. Mereka dengar. Allah Ta'ala kata apa? Nahnu a'lamu bima yastami'una bih. Hei, orang-orang kafir Quraisy, kami tahu kenapa kamu nak dengar yang suci Al-Quran. Kami tahu apa yang terpendam dalam hati kamu. Kami tahu apa sebabnya kamu mendengar bacaan Al-Quran. Kami tahu. Kamu nak dikatakan kamu ni boleh menangkis kalam-kalam Allah. Kamu nak mengatakan Muhammad gila. Kamu nak katakan begitu, kamu nak katakan begini dan sebagainya. Allah Ta'ala kata apa? إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْهِ وَإِذْهُمْ نَجْوَى. Dan ketika mana mereka dengar bacaanmu ya Muhammad, وَإِذْهُمْ نَجْوَى, mereka pun berbisik antara satu sama lain. Tengok, siapa yang baca? Muhammad. Oh, Muhammad yang baca? Apa yang tengok? إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ. Dan ketika mereka berbisik-bisik, ada seorang daripada mereka yang zalim pula. Mereka mengatakan apa? Kau nak ikut lelaki yang sihir, kamu nak ikut ajaran dia, itu sihir. Ini gerakan apa panggil ni, bisikan-bisikan syaitan yang mana mereka ni menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai lelaki yang sihir. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Unzur kaifa darabu lakal amthal. Unzur kaifa darabu lakal amthal. فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا. Hai Muhammad, hai orang-orang Islam, tengok bagaimana kami datangkan contoh kepada mereka. Fadallu, mereka sesat. Fadallu fala yastati'un. Mereka tidak mampu untuk mencari jalannya. Mereka ni, jadi Allah Ta'ala datangkan misal sebelum ini, nak menceritakan tentang keadaan orang-orang yang tidak mahu mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun telah berulang-ulang kali mereka telah diajak oleh Nabi, diberikan wahyu, ditunjukkan wahyu, dibacakan wahyu, mereka tetap seolah-olah mereka tertutup daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala datangkan misal apa? Allah Taala datangkan misal mereka ini telinga mereka disumbat, hati mereka ini tutup. Tak dapat apa-apa. Jadi ini contoh yang Allah Ta'ala bagi. Baik. وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا.
قالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئذا كنا عظاما ورفاتا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا لمبعوثون خلقا kepada Allah Ta'ala. Tak tanya lagi kepada Nabi Muhammad. Apa kata mereka? Aidha kunna idhaman wa rufata. Kalau kami ni ya Muhammad, kami ni dah jadi tulang berulang, dah mati, dah jadi tulang berulang, dah jadi rebut. Ainna lamab'uthuna khalqan jadida. Apakah kami ini akan dibangkitkan dengan manusia yang baru? Dengan kejadian yang baru? Soalan memperlebihkan Rasulullah. Soalan nak, kata orang, nak menjadikan Rasulullah, nak mengalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini soalan-soalan. Soalan nak mematikan hujah. Muhammad, aku nak tanya kau. Lepas daripada kita ni semua mati, ulang berulang, kita tak jadi rebut, apakah kita akan dihidupkan sekali lagi? Apakah kita akan dihidupkan sekali lagi? Jawabannya insya-Allah besok. Wallahu a'lam. قل كونوا حجارة أو حديدا والله أعلم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا